kesudahan. Jadi sifat kudrah Allah sedia. Bila sifat kudrah Allah sedia, ada sifat kudrah, tidak ada permulaan, maka sifat kudrah Allah tidak ada kesudahan. Sifat kudrah Allah baqa, kekal. Tapi dah sebut sini, disebut sifat kudrah Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia. Tapi tak sebut pula kekalnya. Jadi tiap-tiap yang tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan. Jadi apabila sifat kudrah Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia, yang mana ada sifat kudrah Allah tidak ada permulaan, maka pastilah sifat kudrah Allah tidak ada kesudahan. Yang sedia adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrah Allah ni ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dia, yang terdahulunya, yang dengan kudrah dapat mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentakdir akan dia akan tiap-tiap mungkin. Dapat mengada ni membetuli kehendaknya. Membetuli ni dalam kitab lama dia kata bertentang. Ni disebut membetuli. Dia kalau sebut bertentang ni, kalau bahasa kita bertentang ni berlawan. Dia bertentang ni maknanya membetuli, tu makna bertentang. Kita sebut kata bertentang makna sebalik dah. Tidak ni. Tapi kita pun kadang-kadang cakap bertentang tu makna membetuli. Kita kata rumah kita dengan rumah dia setentang, kita kata. Apa makna setentang? Maknanya membetuli. Bukan makna rumah kita rumah dia ni bertentang, makna balah, bukan. Maknanya kita pun kadang-kadang menggunakan perkataan setentang. Jadi yang kitab dia kata setentang dengan kehendak Allah. Tapi setentang dengan mana apa sini? Membetuli. Ni kitab ni macam ni disebut membetuli ataupun muwafaqah ataupun bersetuju dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dengan dia dengan kudrah, yang dengan dia dengan kudrah. Kemudian apabila disebut dengan kudrah Allah mengada, jangan salah pergi letak kudrah ni umpama alat pula. Macam kita kan, dengan cangkul kita pun menyangkul. Jadi cangkul tu alat. Ni kudrah bukan alat. Kudrah adalah sifat yang ada di zat Allah. Sebab kadang-kadang sebut dengan dia ni sebagai alat ni tak. Kudrah bukan alat. Kudrah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kudrah Allah mengada dan meniada. Yang mengada, yang meniada bukan kudrah. Yang mengada, yang meniada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kadang-kadang kitab ni dikata kudrah mengada, iradah menentukan. Jadi kudrah mengada, itu dia panggil isnad majazi, bukan hakiki. Kudrah mengada itu isnad majazi. Biasa sebut semua tu perkataan isnad majazi tu. Isnad ni sandar kepada sifat kudrah. Majazi ni bukan hakiki lah, dia berlawan dua tu. Hakiki ni sebenar-benar, majazi ni hanya letak kepada kudrah. Tapi letak je tu. Letak majazi je, letak pinjaman je kalau kita kata kau. Bukan hakiki. Isnad majazi ni macam hak kita duk cakap harian tu lah. Kita duk cakap harian tu isnad majazi lah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, pasang kipas, pasang aircon sejuk, matahari panas, kita kata. Matahari panas. Tu panggil apa tu? Isnad majazi belaka. Yang hakikinya kenyang ke, hilang dahaga ke, sejuk ke, panas ke, Allah buat belaka. Bukan makhluk air bekas. Dan saat ni kata makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga,
itu dipanggil isnad majazi. Sandar kepada asbab, tapi bukan sebenar-benar gitu. Pegangan kita tetap dah Allah yang buat. Cakap isnad majazi tak ada salahnya. Dan Al-Quran pun terkadang Allah Ta'ala menyandar kepada asbab. Yumbitu lakum bihi zar'a, menumbuh dengannya dengan sebab hujan akan tanaman. Jadi hujan yang menumbuhkan tanaman? Tidak, Allah yang menumbuhkan tanaman. Hujan tak bekas sama sekali. Atau apa kata? Sandar kepada asbab. Jadi sandar kepada asbab ni banyaklah. Dalam hadis pun banyak, dalam kitab pun banyak, dan itulah cakapan harian kita. Janganlah orang cakap isnad majazi, kita kata awak ni apa ni? Makan nasi kenyang, makan obat hilang penipala. Tak ada Tuhan awak ni. Mai duk nasi, duk obat, duk nasi, duk obat. Tak ada Tuhan guana. Orang Islam mana boleh tak ada Tuhan? Tu cakap nasi obat, tu cakap isnad majazi. Ini ada orang salah pengajian cakap muni syirik ni tak ada Tuhan ni. Biasa hak sensitifnya obat lah. Makan obat, muni tak ada ni. Obat semua. Ada ni. Tu isnad majazi orang panggil. Cakapan harian tak ada salah tu. Tu tak ada salah pun. Itu cakapan harian kita. Yalah, kalau kita buka dalam kitab-kitab pun gitu juga. Dalam kitab pekor, air yang menyuci, yang menghilangkan najis. Contoh air tak boleh bekas. Air tak boleh bekasnya. Air berubah dengan benda yang suci, berubah yang banyak. Bukan berubah benda tu yang buat. Bukan Milo yang buat, bukan teh yang merubahkan air. Allah, teh Milo tak boleh bekas. Tapi sandar kepada teh Milo benda suci yang merubahkan air, menyebabkan air itu berubah yang banyak. Air itu air mutaghayyir, suci yang tidak menyucikan. Tapi dia kata kepada benda yang merubahkan air, itu isnad majazi dia panggil. Banyak adalah kitab. Istinja dengan air, istinja dengan tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan air najis. Istinja dengan tiap-tiap benda yang kasar, umpama batu, tisu yang boleh menghilangkan najis. Jangan kita menggunakan benda yang licin. Benda yang licin ni tidak boleh menghilangkan najis. Kalau benda tu kasar, macam tisu lah kita kata, dia boleh menghilangkan najis. Maka dia haruskan kita istinja dengan tisu. Sebab tisu tu benda kasar yang boleh menghilangkan najis. Tak ada. Hilang najis tu bukan benda kasar yang buat, Allah yang buat. Tapi sandar kepada benda kasar yang menghilangkan najis. Kemudian kita samak pula nak menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Kalau dulu dia menggunakan umpama tahi burung merpati, dia agak tajam, dia boleh menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Kalau sekarang orang menggunakan asid untuk menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai, dia panggil apa? Sama dengan benda-benda yang tajam seumpama ni. Tu isnad majazi lah ke tu? Hakikinya tak ada Allah yang buat, bukan benda tajam tu yang buat. Mana gitulah kitab fiqh. Itu panggil apa? Isnad majazi. Bukan hakiki. Berpegang. Tidak. Sebab macam mana kita boleh kata dia cakap tu isnad majazi? Qarinahnya apa? Sebab nak kata majazi ni bukan hakiki sebenar-benar, dia kena ada qarinah. Qarinah ni kena ada tandaan. Yang dicakap tu bukan hakiki. Yang dicakap tu adalah majazi. Apa qarinah nak kata dicakap? Qarinah ni maknanya kena ada tandaan juga. Qarinahnya dia orang Islam. Tu qarinah dia. Tapi kalau orang kafir cakap, hakiki. Orang kafir cakap hakiki lalu dah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan obat hilang penipala. Orang kafir cakap hakiki, tu pegangan dia. Majazi, tak ada qarinah.
Tak ada tandaan nak kata dia cakap tu majazi. Nak kata majazi kena ada qarinah juga. Qarinahnya apa? Orang Islam. Orang Islam dia cakap tu majazi, bukan hakiki. Ada ni. Oh, jangan main tempat kita ni. Cakap sikit muni syirik tak ada Tuhan. Muni syirik tak ada Tuhan. Tadilah obat lah. Makan obat stabil kecil manis. Makan obat stabil darah tinggi. Tak ada obat tu kok bergelisah lalu dah. Tak ingat obat nak habis. Sedar-sedar habis. Allah lah guana ni. Nak pergi beli ni. Susah hati dah. Apa gitu? Itu sebab hati kita bergantung kepada asbab. Bukan tak ada pegangan. Abang apa? Hati lemah. Itu bab kekuatan dalaman kuat ke lemah. Itu bab lain. Tak ada obat using lalu. Sama juga kita. Tak ada makanan using lalu. Naik kereta minyak tu nak ala ke turun tu. Saya minyak mana tak tahu Mana hati berasa? Hai siapa kedok ni? Jauh lah kita saya minyak ni. Ini mai duk nyala ni dah tak siapa. Pusing ke tak? Pusing. Yang awak gerak kereta bukan minyak tu. Allah yang buat. Yang pusing buat apa? Tu pada dalaman kita. Ada ni. Sama je lah. Pusing lah kita punya. Tak ada obat pusing. Ada orang dia kata, jangan duk makan obat hari-hari dia kata. Kalau makan obat hari-hari, akhirnya berpegang obat itulah yang menstabilkan penyakit kita. Punah pegangan dia kata. Jangan makan hari-hari. Makan selang-sehari dia kata. Allah dia ajar pula begitu. Doktor saya makan hari-hari. Dia marah makan hari-hari. Sebab kalau makan hari-hari, penyakit tu stabil. Obat ni stabil ni. Obat dalam lama pegang obat. Syirik tu. Lepas tu macam nak mengelak pegang ni. Jangan nak makan hari-hari. Dia sendiri pun tak makan hari-hari juga. Sabar masa penyakit kau berat, pergi hospital, kita tak nak kata apa dah. Sebab apa? Sebab makan obat tak ikut jadual yang ditetapkan oleh doktor. Doktor pun pelik. Macam mana ni beri obat tapi nampak kau berat ni? Dia tak ikut doktor kata. Dia tak makan hari-hari, dia takut berpegang obat tu yang menstabilkan penyakit dia. Jadi doktor pun pelik dah. Sebab kalau orang lain beri obat ni tak jadi gitu. Dia tak royak, dia tak makan hari-hari. Sebab dia ngajar gitu, dia ngajar kat orang ni. Jangan makan hari-hari, takut jadi berpegang di akidah obat tu yang menstabilkan penyakit kita. Buktinya mana? Tak ada obat, rusing lalu. Tu pegang tu dia kata, jangan duduk gitu. Tak ada obat rusing, itu dalaman kita, bukan masalah pegangan. Kalau gitu kok, jangan makan nasi hari-hari. Jangan makan nasi hari-hari. Makan kenyang. Nanti kan berpegang nasi mengenyangkan. Tak ada nasi susah hati. Pergi jalan mana? Nasi tak ada. Allah kita tak ada nasi. Tengok. Sebab apa rusing tak ada nasi? Sebab duk makan hari-hari. Tu jangan makan nasi hari-hari. Makan nasi, makan burger, makan gandum. Makan ada tukar-tukar. Makan tukar-tukar. Jangan makan nasi saja. Sebab apa? Takut berpegang nasi kan. Ada benda-benda makanlah obat hari-hari. Lepas tu dalam tu obat lain. Boleh salah faham seumpama tu. Memang betul lah. Obat tak ada, susah hati. Beras tak ada, susah hati. Duit tak ada, susah hati. Tu kita orang awam. Bukan kata tak ada pegangan ni, tak ada faham. Jadi kita cakap tu isnad majazi. Dalam kitab pun banyak isnad majazi. Dalam kitab tauhid kita sendiri ni. Nanti bicara Jabariyah. Jabariyah ni umpama bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Itu contoh pembandingan Jabariyah. Jadi bulu ni tak ada pilihan. Bulu ni terbang ke arah mana pun mengikut angin semata-mata. Bulu tak ada pilihan langsung. Tapi dalam kitab kata bulu yang ringan, yang mana terbang bulu ni mengikut angin dengan tak ada kehendak bulu. Jadi situ dia kata angin yang menerbangkan bulu. Angin berkara. Itu isnad majazi. Walaupun dalam kitab tauhid sekalipun sama juga dengan nak sebut tadi, kudrah mengadakan dalam kitab tauhid. Itu pun isnad majazi. Hakikinya bukan kudrah yang mengadakan.
Hakikinya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Bukan kalaulah betul benar berpegang dengan diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah. Dengan zat kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah. Kufur pegangan tu. Ada ni. Kita pegang di akidah kita zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah, bukan Tuhan yang mengadakan. Kufur. Ada ni. Bukan kudrah yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Allah Tuhan yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Ialah macam kita lah. Kita hak sandar kita ni mengadakan usaha. Yang mengadakan, yang berusaha ni kita ke kudrah yang ada di kita? Kita lah. Ke kudrah. Kita pun duduk duduk sandar di kursi, malah duduk diam. Lepas tu mu aku kudrah pergi buat. Saya nak duduk diam aje. Sebab apa? Sebab kudrah yang buat. Ada kudrah buat? Ada. Kita yang buat. Kita mana? Kita yang ada sifat kudrah. Tapi kadang kita cakap mu ni tak apalah, geng mu tu geng pelik tak macam geng orang lain mu. Geng mu tu kuat, geng mu hak buatnya. Bukan geng dia buat, bukan tenaga dia buat, dia yang buat. Ke mana? Ke geng tenaga boleh buat? Tak boleh buat. Yang buatnya kita, yang ada geng, yang ada tenaga di kita. Samalah. Yang mengada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Yang berkehendak Allah taala yang bersifat dengan ilmu. Yang mengetahui Allah taala Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Yang melihat Allah taala Tuhan yang bersifat dengan basar. Tapi kadang-kadang cakapan tu jadi pendek. Kudrah mengadakan, iradah menentukan. Itu isnad majazi, bukan hakiki. Jadi kita isnad majazi ni kena pandai jugalah sebutnya. Tadi sebab kita cakapan harian kita memanglah isnad majazi sokmo-sokmo cakapan kitanya. Orang yang tadi sebut, orang cakap isnad majazi, dia mengkufur, mensyirikkan, dia cakap juga sebenarnya. Dia cakap juga ceramah. Kalaulah kita berkata makan obat begiang syirik. Obat. Disebut dalam ceramah. Lepas habis ceramah, time duduk makan tu cakap bab obat pelincir kereta. Kereta minyak satu perkara, selenda satu perkara. Ini minyak tambahan, dia panggil minyak pelincir. Dia kata bila bubuh minyak pelincir tu, kereta akan jadi pikat. Tak sedu dah keretanya selepas bubuh minyak pelincir. Tadi masa ceramah duk ngajar cakap obat syirik, tu cakap minyak pelincir. Boleh pula dia sendiri. Ni kata bengong ni panggil ni. Dia sendiri. Apa bezanya? Obat dengan orang, minyak pelincir dengan kereta. Sama-sama makhluk tak boleh bekas. Minyak pelincir tu obat bagi kereta. Boleh cakap molek-molek ada. Bubuh minyak pelincir tu, kereta jadi pikat, kereta jadi tak sedu, sedak jadi bawa kereta. Lepas bubuh minyak pelincir tu, tadi masa ceramah cakap obat je syirik. Ni kok mana dah tahulah. Tapi salah sangat tu, salah faham sangat-sangat. Sebab cakapan isnad majazi ni dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dalam kitab pun banyak. Seperti racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Dah yuhyi wa yumit Allah Ta'ala. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Racun tak boleh bekas. Racun tidak boleh membunuh. Racun makhluk tak boleh bekas. Tapi dalam kitab dia kata seperti racun yang membunuh. Seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Minhaj seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Hikam Taqu Pelamani seperti racun yang membunuh, tu kitab tasawuf. Dan kitab Minhaj Imam Razali seperti racun yang membunuh, kita makan makanan daripada sumber yang haram. Jadi seperti racun yang membunuh. Kata racun yang membunuh, hakikinya tidak. Allah
yang menghidup, Allah yang mematikan. Dalam kitab hikam, seperti racun yang membunuh, orang yang bersahabah dengan ahli dunia. Dia bersahabah dengan ahli dunia. Seperti racun yang membunuh, punah agama dia. Dia bersahabat dengan ahli dunia. Tapi nak ceritanya disebut seperti racun yang membunuh. Bahkan dalam kitab Mihad didatangkan di Nabi berkaitan dengan asal kepada kepada kesembuhan adalah pantang. Patang tu lah. Nak sembuh kena pantang. Apa penyakit pun kena pantang. Itu dalam kitab Mihad sebut. Kena pantang. Tak berapa rajin makan ubat pun tak apa. Janji patang. Dia gitu. Dia nak ceritanya, kita ni buat amal tak banyak mana. Hak wajib-wajib cukup lah. Hak sunat tak berapa rajin mana. Tak apa. Tapi jangan buat benda Tuhan larang. Itu je mustahak. Kalau lah hak sunat rajin buat, hak Tuhan larang pun buat juga. Macam dia kata, makan obat makan bisa. Makan obat makan bisa. Gitu. Tak apalah, tak makan obat pun tak apa. Buat amal ibadat malas pun tak apa, hak sunat-sunat Tapi jangan buat benda Tuhan larang. Cukup. Ni dak ni, hak Tuhan suruh buat hak sunat-sunat. Hak Tuhan larang mengumpat, buat juga. Mengaji rajin, mengumpat rajin. Kan ni? Atau kata mengaji tu obat. Mengumpat tu bisa. Pada bisa. Bisa tu lah. Malas ngaji pun tak apa. Jangan mengumpat je. Tapi hak comelnya, rajin mengaji, mengupatnya tidak tu hak comel. Tapi antara orang yang rajin mengaji, rajin mengupat, dengan orang yang malas mengaji tapi tak rajin mengupat. Baik orang malas mengaji, hak tak mengupat. Maksud dia gitu. Seorang ni dia berhari ngaji Quran. Tapi kalau bab kata ke orang dia berhari juga. Satu orang ni kalau bab ngaji Quran bukan masalah dia berhari tak berhari, tak pandai. Tak pandai tu. Buta huruf kita kata dia ni. Nak ngaji Quran mana? Tapi dia tak kata ke orang. Mana baik antara dua tu? Baik hak tak pandai ngaji Quran tapi tak mengupat. Daripada hak rajin ngaji Quran tapi berhari mengupat. Itu nak cerita hak masalah ni pantang makan ubat dengan pantang. Masih dalam kitab Minhaj. Sebab apa? Sebab dalam kitab Minhaj mengatakan dia datangkan di Nabi berkaitan dengan asal untuk sembuh penyakit adalah pantang. Walaupun tak makan ubat pun. Itu besar. Tapi nak ceritanya, pala makan ubat ke, pantang ke, makan bisa ke, semuanya makhluk belaka tu tak payah. Tapi sandar kepada asbab. Kalau rajin makan ubat bagus. Lepas tu pantang pula bagus. Rajin makan ubat tapi makan bisa pun makan tak jadi. Biarlah tak makan ubat pun janji patang. Tak apa dah. Tapi nak cerita situ sandar pada asbab belaka tu. Makan ubat, makan bisa, pantang, itu semua benda-benda yang apa tu? Sandar kepada asbab, isnad majazi. Ni kita obat tak mau makan. Bisa kuat nak makan. Dengan nafsu nak kata mana? Tuhan wi kitanya hak bisa tu hak kita sedar. Dulu nak makan hak kita sedar, tak cukup belanja. Sekarang ni senang dah, cukup belanja. Nak makan, doktor punya pasal dia kata hak tu tak boleh makan. Dengar apa kata dia? Makan je lah. Bukan bagi bekas pun. Ni ada orang gini. Kalau ikut doktor dia kata bisa belaka. Dia ingat kuih bekas dia kata. Tak ada bekas. Kita makan tak apa-apa. Tak ada apa-apa, dah dalam mana rebah. Dalam mana rebah. Dia lawan doktor kata. Dah dia berahi, nafsu dia berahi. Lepas tu jumpa doktor, doktor kata waktu tak boleh makan. Dia pun lawan dengan dia buat dia nak turun nafsu. Tapi dia lawan tu lah, dia kata ikut ke doktor macam tak ada Tuhan ni. Bisa macam lah bekas. Tak bekas kan dia kata. Makan pun tak apa dia kata. Mana pula Nabi kata la darara wala dira tu macam mana pula?
Ad-darar yuzalu macam mana pula? Nabi kata jangan kita memudaratkan orang lain dan jangan kita memudaratkan diri kita sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Tuhan kata, jangan campur diri kamu dalam kebinasaan. Kebinasaan ni buat benda-benda yang membahayakan kita. Tapi hakikinya binasa ke, bahaya ke, mudarat ke, kesemuanya datang daripada Allah. An-nafi' Allah Ta'ala yang beri manfaat. Ad-dar yang beri Allah Ta'ala. Tapi kenapa syariat melarang kita daripada mencampurkan diri dalam kebinasaan? Itu asbab. Dia nak makan bisa. Kemudian dia kata, hak tu tak boleh bekah. Ni dia apa ni? Dia meninggalkan syariat. Dia meninggalkan syariat. Apa hukum pula kita dengan sengaja makan benda yang memudaratkan kita? Apa hukum pula? Dia ustaz tapi dia bagi makan hak bisa. Anak dia tanya ustaz, ustaz makan hak bisa tu hukum dia haruh ke mana? Tak jawab ustaz tu. Tak jawab dia. Dah. Dia sakit gaut. Kemudian salah makan. Bila salah makannya? Pergi makanlah tu, nak salah ke mana? Anak pun tanya dia, ustaz ustaz dia makan bisa terlantar sakit ke diri ni, apa hukum sebenarnya makan benda bisa ni? Tak jawab kawan tu. Dah. Apa ni? Mencampur diri dalam kebinasaan. Tapi hakikinya memanglah semua yang berlaku manfaat mudarat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ni kerana nak ikut nafsu, kita konon-kononnya bisa tak boleh bekah, sikit-sikit bisa. Dia marah ke bini dia. Biasa orang kita ni, bini dia marah, jangan makan bisa, jangan makan bisa. Tu lelaki marah, sikit-sikit bisa. Macam lah boleh bekah. Yang bini tu marah sebab apa? Sayang dia makan bisa, dia sakit, bini hok susah. Lepas tu bini marah, sebab dia susah. Kalau dia sakit seorang, bini tak babit ke bini tak marah dengan dia kan? Bukan budak-budak orang tua nak makan, dan bini duk merepek sebab apa? Dia makan, sakit, siapa susah? Tapi masalah dia nak makan, dia buat alasan, dia kata bisa tak boleh bekah. Memanglah bisa tak boleh bekah. Lepas tu siapa tanya lapar tak usah makan nasi, dia bagi makan bisa tak boleh bekah. Dia makan bisa. Tanya dia lapar, jangan makan nasi. Apa dah makan nasi? Nasi tak mengenyangkan, Allah yang buat kenyang. Nasi tak boleh bekah bagi ke dia. Jadi tak? Macam bisa tak boleh bekah kan? Nasi boleh bekah ke tak? Nasi mengenyangkan ke tak? Tak kan? Pasal makan nasi ke dia, biar dia lapar. Apa dah makan nasi? Nasi tidak boleh bekah. Yang kenyangnya Allah buat, tak sedap makan nasi. Kan? Itu salah faham pun mungkin, kerana nak ikut nafsu pun mungkin. Jadi kita cakapan harian banyak isnad majazi. Dalam kitab pun samalah. Kalau sebut kata kudrah yang mengadakan, itu hanya isnad majazi. Yang mengadakan adalah Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Yang dengan kudrah dapat mengada tiap-tiap mungkin atau mentakdak akan dia. Tiap-tiap mungkin mengada, tiap-tiap mungkin dan mentakdak akan dia, akan mungkin. Mengada meniada ni membetuli kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah, iradah Allah. Hak ni kena kepada qada, kena kepada qada atas jalanan Imam Asy'ari qada. Sebab daripada kudrah, Tuhan mengada, membetuli kehendak, iradah. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Tuhan berkehendak, Tuhan menentu, Tuhan menetap. Hak dah kitab kita ni yang bertentang. Apa dah kitab kita? Iradah. Hak di muka surat 20 tu yang bertentang. Itu bertentang dengan ilmu, muafakat dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini yang kita bicara di rukun iman yang ke-6. Qudrah, iradah dan ilmu. Semua yang berlaku perbuatan Allah
yang bersifat mengada meniada, mengada meniada. Bukan mengada meniada ni mengadakan langit, mengadakan manusia, meniadakan manusia tidak. Mengada meniada mumkinun. Mumkinun ni lah benda yang harus ada ni. Semua ni panggil mumkinun ni. Faham tak? Dia tiga. Satu yang wajib ada, satu yang mustahil nak ada, satu yang harus nak ada. Ini mumkinun. Mumkinun ni benda yang terima ada, terima tak ada, benda yang harus. Jadi apa yang berlaku ni semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak bukan perbuatan Allahnya yang wajib. Yang wajib ni zat Allah dan sifat Allah. Bukan kata Allah bersifat dengan kekal, kudrah lah yang mengekalkan Allah, tidak ada kaitan. Hak yang wajib zat dan sifat Allah tidak ada kaitan dengan sifat kudrah. Allah melihat, kudrah lah yang buat Allah melihat, tidak ada kaitan. Allah mendengar, kudrah yang buat Allah mendengar, tidak ada kaitan. Yang wajib tidak ada kaitan dengan kudrah. Yang mustahil pun tak ada kaitan dengan kudrah. Allah tak ada anak, Allah tak ada isteri, bukan kudrah yang mentakdakan, tak ada kaitan. Kamu mustahil, hak tak ada anak, tak ada isteri itu tak ada kaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Hak berkait dengan kudrah Allah adalah mumkinun, tiap-tiap benda yang harus. Jadi selain daripada Allah dan zat dan sifat Allah yang wajib ada, selain daripada perkara mustahil, kesemuanya adalah datang daripada mengada meniada oleh Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa dia? Mengada kenyang, meniadakan kenyang, mengada dahaga, meniadakan dahaga jadi hilang dahaga, mengadakan sakit, meniadakan sakit, mengadakan gerak, meniadakan gerak jadi diam. Jadi diam dia Allah yang mengadakan. Kemudian Allah meniadakan diam jadi gerak pula. Semuanya perbuatan Allah. Itu je. Cuma ayat kita ni kadang-kadang kita tak faham. Kudrah mengada meniada akan mungkinun. Apa dia? Selain daripada yang wajib zat Allah dan sifat Allah, itulah dianya. Mungkinun ni termasuk hak di langit. Mungkinun ni hak termasuk di bumi. Mungkinun ni hak termasuk di dunia. Mungkinun ni hak termasuk di akhirah. Itu mungkinun belaka tu. Syurga, neraka, nikmat syurga, nikmat neraka, semuanya mungkinun. Benda yang harus ada, harus tiada. Allah yang mengadakan dan Allah yang buat jadi kekal. Tapi dia panggil mungkinun belaka itu. Jadi apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di akhirat, kesemuanya siapa yang mengada, siapa yang meniadakan? Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Satu je. Itu mungkinun. Segala-galanya. Itu mungkinun. Benda yang harus ada, harus tiada. Siapa yang mengada meniada? Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupalah duk mati terdahulunya hak sifat yang keenam, wahdaniyah, keesaan. Pada zat keesaan, pada sifat keesaan, pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan makna apa? Segala-galanya perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlepas dari perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang bersyarikat bersekutu dengan perbuatan Allah. Kalau ada perbuatan yang suku sakat, yang bukan perbuatan Allah, itu kan munfasil pada perbuatan. Waktu kafir ijma' ulama. Perbuatan tu perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan makhluk. Itu kan muttasil pada perbuatan terdahulu. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hakam munfasil ni bisa memutuskan sendiri-sendiri. Tak ada kaitan pun dengan Tuhan. Api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabi'i, secara semula jadi. Lepas tu dia panggil kam munfasil. Mana apa ni? Dia pisah buat, api buat tu tak ada kaitan pun langsung dengan Tuhan. Suku sakat tu kerja Tuhan buat langit, buat bumi, buat manusia. Kemudian yang memutus ni tak ada kaitan dengan Tuhan. Pisah secara semula jadi, itu kan munfasil.
atau kapi ijma' ulama. Pisau memutuskan sendiri, tapi guna tajam yang tuan taruh di mata pisau, tuan bubuh di mata pisau, api menghanguskan sendiri, tapi pun menggunakan kepanasan yang tuan jadikan dia. Itu panggil apa tu? Kerjasama. Itu kan muttasil. Itu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Angat kemah molek tu. Keesaan pada perbuatan nak tolakkan munfasil dan muttasil. Kita bicara dulu. Kena ingat dah munfasil muttasil. Kan dengar gitu kan? Munfasil muttasil pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ingat ke tak? Kita ada tu kena ngapa juga. Kena ngapa lah juga. Hak munfasilnya macam mana, muttasilnya macam mana. Jadi mentauhidkan Allah pada perbuatan dengan bahawa tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya perbuatan Allah yang berlaku ni. Kesemuanya. Hak mungkin benda yang harus berlaku ni, kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Berarti makhluk tidak ada sebarang peranan, walaupun makhluk yang paling besar iaitu malaikah. Walaupun makhluk tu malaikah digelar sebagai mudabbiratul umur, dipanggil mudabbirin. 4 ketua malaikah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dia mentadbir alam ini. Tugas mereka 4 malaikah ini. Itu sandar pada asbab zahir je. Hakikinya yang mentadbir alam adalah yudabbirul amra minas sama'. Siapa yang yudabbir? Allah Ta'ala mudabbir yang hakiki. Yang mengatur yang hakiki hanya Allah, bukan malaikat. Disandar pada malaikat hanya sandar kepada tugas zahir. Macam kita lah, kita manusia, tugas kita menjadi khalifah atas muka bumi. Tugas kita mengabdikan diri kepada Allah. Tugas kita buat perintah-perintah Allah. Tapi kita menjadi khalifah, kita mengabdikan diri, kita buat taat, kesemuanya adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Letak kita ni orang panggil apa? Sandar pada tugas-tugas kita je lah. Sama macam malaikat. Jangan kita berpahaman bahawa malaikat adalah penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada ma'rifatullah gitu. Tak ada ma'rifatullah semai puasa tak terima. Jadi Tuhan ni tak ada istighnaq. Tuhan tidak terkaya, sebab Tuhan perlu juga kepada makhluk Tuhan sendiri untuk menjalankan kerjaan Tuhan. Tuhan jadi ringan sikit sebab ada penolong. Atau ternapi sifat istighnaq, ternapi sifat iftikar. Sifat iftikarnya mana? Sifat iftikar ni dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali, itu iftikar. Sebab itulah sekalian makhluk iftikar kepada Allah, termasuk malaikat pun. Ada ni. Sebab ada orang dia terkejut. Malaikat pun tak bekas juga. Lah malaikat tak bekas. Saya ingat ke malaikat ni tolong Allah. Nak tolong apa benda pula ni Tuhan. Tuhan nak penolong apanya pula. Tapi pelik-pelik juga orang. Dia kata takkanlah benda kecil-kecil, benda remeh-remeh, benda hak halus ni Tuhan juga tak payah Tuhan benda kecil-kecil gitu. Pada makhluk je buat. Macam kita kata boh-boh tu nah. Kalau boh contohnya, takkanlah nak potong stick pun dia buat. Takkan nak atur surat dia buat. Takkan nak nyapu dia buat. Tu kerja remeh-remeh. Kalau boh buat sendiri, komang lah dia kata. Sama macam Tuhan dia kata. Takkan benda kecil-kecil halus tu pun Tuhan buat berlaku juga. Kan Tuhan ada makhluk, kan Tuhan berilah makhluk buat. Dia buat Tuhan ni macam boh dia. Tuhan ni hak dia belaka. Apa panggil Tuhan? Kan hak dia belaka. Tu Tuhan. Hak kita Rob tu lah Tuan, hak dia belaka. Kita sebut kata Tuan, kita duduk saja je. Tuan punya kilang, tokek duduk saja.
tuan punya rumah duduk saja. Hak cara tu pembantu rumah, hak cara tu tukang kebun, hak cara tu dereba. Tuan rumah duduk saja je. Tu tuan hak majazi tu, bukan tuan sebenar. Kalau dia tuan sebenar, dalam rumah dia buat belaka. Kalau dia tuan sebenar, dalam kilang tu dia buat belaka. Tu baru tuan sebenar. Ni tuan, agak kerja orang lain, tuan apa gitu. Tapi ni sebuah manusia, tuan tu. Lagi besar pakak, lagi duduk saja. Besar pakak. Buka pintu kereta pun tak orang. Tak orang itu berkata, orang kena buka pintu kereta. Nak pegang payung pun tak orang. Orang kena pegang payung. Nak pakai kasut selipar pun boleh orang tolong masuk berkali. Nak pakai baju pun orang tolong masuk berkali. Atau panggil apa tu? Lemah. Dah buka pintu kereta pun orang. Dah lah pula steering tu orang dah. Buka pintu kereta pun orang. Tapi itulah manusia, kalau kuasa sangat jadi gitu. Tuhan Allah Ta'ala yang kuasa ni dia buat belaka. Itu orang panggil kuasa. Hak sekecil-kecil perkara pun Allah Ta'ala yang buat. Kalau ada perkara yang berlaku, walaupun perkara tu remeh, perkara tu kecil, bukan Allah yang buat, bukan Tuhan. Bukan Tuhan lalu dah. Lucu sebagai Tuhan. Lucu sebagai Rabb, Tuhan. Lucu. Nak jadi ilah, Tuhan, Rabb, Tuan, mestilah hak dia belaka. Ni kita nak keesaan, ni keesaan pada perbuatan. Mentauhid, mengesakan Allah. Biar kenal Allah molek. Mayang puasa rajin, pergi Mekah rajin, tapi Tuhan pun tak kenal, itu saja je. Semayang lah, boleh jadi senang. Puasa boleh jadi sihat punya. Hak gemuk jadi kurus, gitu je lah. Pergi Mekah boleh melancong. Balik orang panggil ayah haji. Tidak malu juga kitanya. Mekah tak pergi lagi. Oleh kerana kita tua, orang panggil ayah haji. Ayah haji, kita nak pergi Mekah lagi, malu, pergi dulu. Dia orang panggil haji, setang balik baru. Tak panggil kena marah. Kita pergi Mekah habis banyak mana, dia tak panggil ayah haji. Marahlah, dekatlah nama ayah haji tu. Tapi kalau tak kemah bab akidah, tak ada benda pun. Mana kita mati dah hak di wahdaniyah, barulah masuk di kudrah. Allah mana yang segala-gala perbuatan dia? Allah yang bersifat kudrah, yang mengada, yang meniadakan segala-gala perkara yang harus, segala-gala perkara yang mungkinun. Allah yang bersifat yang mengadakan. Allah mengada ni membetuli kehendaknya. Membetuli kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Bukan Allah mengada tak ada. Tak ada pernah. Orang panggil pelang apa panggil? Pelang tak? Pelang ke pelang ke apa panggil? Kan buat apa-apa kan kita ni kan, hak sandar kepada kita usaha tu kan. Kita ada perancangan, kita ada penetapan, kita ada susunan dah. Allah Ta'ala mengada meniada, membetuli selaras dengan kehendak Allah pada azal. Tu pergi kepada qada. Hak kudrah mengada ni qadar. Apa qadar? Allah mengadakan, meniadakan. Itu qadar. Atas jalan Imam Asy'ari lah. Allah mengqadarkan, mengada meniada ni membetuli kehendak Allah pada azal. Qada dia panggil. Nanti masuk bab iradah, qada, ta'alluq, tanjizi qadim bagi iradah. Mana apa? Allah yang bersifat iradah telah menentukan sedia kala, yang kita panggil ketentuan azali. Kan kita panggil kan ketentuan azali. Makna apa? Allah yang bersifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku sedia kala. Qadim, tanjizi, qadim. Sampai masa Allah mengada meniada. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah, mengada segala-gala perkara yang harus. Allah mengada, membetuli kehendaknya, kehendak Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada azali, pada sedia kala. Allah kehendak, Allah menentu, Allah menetap, muafakat dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala pada azal,
iradah pun menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi muafakat antara iradah dengan ilmu. Ini rukun iman yang keenam. Jadi nak kemah rukun iman yang keenam, kena ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20 faham pula insya-Allah hak qada dan qadar rukun iman yang keenam. Qada qadar berkisar di kudrah, iradah dan ilmu. Dia kena mati di ilmu baru faham bab iradah, bab qada Allah pada azal. Kalau tidak, kalau tak faham tak pergi pada ilmu, akan timbul salah faham. Qada Allah berubah ke apa semua ke. Kalau qada Allah berubah, di mana letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Macam keputusan kita, ketetapan kita, kadang-kadang kita terpaksa kena ubah. Kenapa kena ubah? Sebab ilmu kita terhad. Kalau Allah berubah ketetapan, mustahil sama sekali bawa pada rasak sifat ilmu Allah. Hak kata qada muallaq tergantung tu, qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Catatan Lauh Mahfuz bukan azali. Catatan Lauh Mahfuz 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam, tetapi bukan azali. Sebab Lauh Mahfuz tu sendiri asalnya tidak ada. Allah yang mengadakan kemudian. Malaikat atau tukang catat pun tidak ada. Allah Ta'ala adakan kemudian. Qalam yang digunakan untuk mencatat pun tidak ada asalnya, diadakan kemudian. Maka catatan di Lauh Mahfuz bukan catatan azali. Yang tukang catatnya malaikah. Malaikahnya bila azali codingnya, malaikat pun baharu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kata catatan qada yang tergantung begitu ke begini ke, itu catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Sampai masa antara yang dua catatan ni, kalau begitu, kalau begitu, kalau begini, kalau begini, sampai masa berlaku, yang berlaku tu adalah selaras dengan hak azali di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya tergantung di catatan malaikah jua. Adapun di ilmu Allah hak azali mubram belaka dah, putuh belaka dah. Sebab apa putuh? Sebab iradah menentukan segala-gala, muafakat dengan ilmu yang mengetahui segala-gala. Maka ada lah putuh lah. Ada ni. Iradah menentukan segala-gala perkara yang harus. Ilmu mengetahui segala-gala. Mana ada tergantung-tergantung. Jadi dia azali tu mubram, putus. Di catatan malaikah ni ada yang mubram, ada yang putus, ada yang muallaq, ada yang tergantung. Bukan kata hak azali nu ghaib, hak malaikah pun ghaib. Malaikat tahu, kita tak tahu. Bukan hak malaikat ghaib, hak malaikat catat di budak umur 4 bulan dalam perut ibu, lahirnya budak ni ghaib juga. Ini benda ghaib, tak sedap mikirlah hak mana sebenarnya. Di Lauh Mahfuz hak bumrang, hak muallaq. Sebab kalau di Lauh Mahfuz mubram, malaikat akan catat di budak umur 4 bulan dalam perut ibu, mubram lah juganya. Kalau di Lauh Mahfuz tu muallaq, malaikat akan catat di budak umur 4 bulan dalam perut ibu pun muallaq lah juga. Tapi nak ceritanya bukan di Lauh Mahfuz, di budak umur 4 bulan, budak tu dilahirkan kemudian pun ghaib juga. Sudah fikir benda ghaib ni bukan urusan kita. Ada ni. Tapi cerita hak azali mubram belaka dah. Sebab tu nak faham hak azali ni, bab qada azali dia kena mati di ilmu. Iradah ilmu. Iradah dia kena mati di ilmu. Ada ni. Kalau Allah belum menentukan, macam mana ilmu? Allah telah menentukan pada azal, tetapi kemudian Allah terpaksa kena ubah. Mana ilmu Allah Subhanahu wa taala? Itu kena faham di sampai ke ilmu. Hak rukun iman yang keenam, qudrah, iradah, kemudian di ilmu. Dan mustahil lawangnya, lawang pada sifat qudrah, iaitu lemah Allah Subhanahu wa taala. Lemah sifat yang mustahil, perkara yang akan tidak terima sama sekali. Itu mustahil. Kemudian kenapakah dalam kaedah
sifat 20. Didatangkan juga sifat yang mustahil. Sifat wajib cukup lah. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Hak lemah-lemah tak payah cerita lah. Kena mari juga hak lemah. Biar nampak kalau lemah macam mana. Oh, kalau lemah tak ada makhluk. Tu maka lemah mustahil sama sekali. Kita pun pegang hukum dia. Apabila lemah akal tak boleh terima, hukumnya Tuhan tidak lemah. Itu lemah tu kita nak. Itu pegangan kita. Kita pegang Allah kuasa, kita pegang Allah tidak lemah. Jadi hak mustahil, hak kita nak sepak keluar pun kena tahu juga. Kita kena tahu dua-dua baru kemas. Hak sungguh kudrah nak kena kemas. Hak tidak sama sekali lemah nak kena tahu juga. Dia kena dua-dua ni baru jelas. Ada ni. Nak tahu masalah belajar, pentingnya belajar, kena tahu juga. Tak belajar jadi guana kalau tak belajar. Penting belajar ni. Tak belajar macam mana? Kena tahu juga. Tak belajar akidah macam mana sembahyang bang tak nak terima. Tak belajar fiqh sembahyang bang. Sembahyang bang macam mana kalau tak belajar? Kena tahu juga. Hak tambuh kena tahu juga. Ini contoh-contoh. Kita belajar dalam kitab fiqh syarat sah sembahyang. Suci daripada hadas, suci daripada najis, tutup aurah, menghadap kiblat. Tiba-tiba diwari pula tajuk lain, perkara yang membatalkan sembahyang. Apa yang membatalkan sembahyang? Kedatangan hadas, kedatangan najis, terbuka aurah, terpaling dada daripada kiblat. Tak payah cerita dah batal ni. Cerita syarat sudahlah. Syarat suci daripada hadas. Hadas, kedatangan hadas kentut. Cerita dah memang batal dah. Moga syarat sahnya tidak cukup. Syarat sahnya suci daripada najis. Tengah-tengah semayang kedatangan najis, cicak berok atas kita, tak usah duk sebut lah. Kedatangan najis perkara membatalkan, tak ada sebut dah. Kena sebut. Hak syarat hak kita nak ni pun kena sebut. Hak batal kena jaga ni kena sebut. Dia gitu kaedah dia. Hak syarat hak kita nak jaga molek kena datang kat tajuk dia. Hak batal hak kita nak pelindung tu kena mari juga. Kalau tak mari dah, kalau kira-kira dah. Nak jelas apa yang kita nak jaga syarat, kita kena jaga juga, kena cerita juga perkara yang membatalkan sembahyang. Ji, sembahyang lalu tu ada, siapa ada tu? Cuba kita tanya dia. Dia tu puluh setengah. Dia lah memang dia punya time nak 90 setengah. Kalau 90 setengah tak apalah sebab ada jenazah tu. Jadi kalau ikut riwayat tadi, apabila habis kelas kita sama-sama salat jenazah lah 10 setengah. 10 setengah. Dan kalau nak semai dulu pun kita berhenti sekejap gitu je lah. Dalam mana dia punya time dia sungguh 10 setengah lah. Mana kalau luar mari pun 10 setengah jugalah. Tak apalah. Jadi didatangkan hak mustahil, hak kita nak sepak keluar sebab apa? Kita nak kejar. Allah Ta'ala kuasa, tidak lemah sama sekali. Kuasa dengan mana apa? Semua hak dia belaka. Lemah mana apa? Lemah ni bukan kata tak lewat langit, tak lewat bumi saja lemah. Ada satu perkara saja, walaupun sebesar zarah, yang berlaku bukan Allah yang buat, jatuh lemah lalu. Jatuh lemah lalu. Pada ni kita sebut kuasa hak majazi itulah. Sebut kuasa ada benda yang tak boleh buat, tapi sebut kuasa lagi. Tapi sebut Tuhan kuasa, mustahil lemah. Lemah ni satu benda kecil je benda tu, Tuhan bukan Tuhan yang buat. Itu dipanggil Tuhan lemah dah. Tuhan kuasa macam mana? Kesemuanya hak dia belaka. Tu panggil Tuhan wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dan Allah Ta'ala atas satu qadir, sirah mubalaghah, amat kuasa, hak dia belaka. Tu barulah kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu je perkara yang bukan perbuatan Allah jadi lemah dah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil sama sekali. Dan kudrah ini ada baginya beberapa ta'alluq. Dia panjang pula hak ta'alluq kudrah. Sebab yang zahir di kita adalah datang daripada ta'alluq kudrah, ta'alluq taksir. Hak berlaku di kita ni semua datang daripada Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab itulah dalam kaedah sifat 20 dimulai dengan sifat kudrah. Kalau kita ngaji rukun iman yang ke-6, dimula dengan qada, ketentuan iradah. Menetap, memutus, merancang, menyusung. Dengan buat, memang kita menetap, merancang, menyusung dulu. Kan tak kita? Jadi, ketentuan azali, buatnya sekarang. Rukun iman, dia akan cerita bab azali dulu. Qada dan qadar. Qada, ketentuan azali. Qadar, perbuatan Allah. Adapun susunan sifat 20 dimulai dengan qadar dulu, perbuatan Allah dulu. Sebab apa? Sebab yang zahir depan mata kita ni lah adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Cerita hak zahir ni dulu. Cerita hak zahir dulu. Hak berlaku-berlaku ni siapa buat? Allah buat. Allah mana yang buat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah buat ni buat gitu dah. Allah telah menentu daripada azal. Bagi pada iradat. Ni kalau kita ikut kaedah sifat 20. Sebab hak nyata semua ni adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Cerita hak nampak ni dulu. Hak berlaku dia cerita siapa buat? Barulah cerita hak Tuhan buat ni berbetulan dengan ketetapan Tuhan pada azal. Pergi kepada iradah kalau susunan kaedah sifat 20. Tapi kalau kita pergi kepada hak rukun iman yang ke-6, dia akan bicara qada, ketentuan azali iradah dahulu, oleh cerita berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam.